Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Dr. Nur Hamizah binti Hashim selaku pensyarah kursus JIE 3011 Pengajaran dan Penilaian Kesusastraan, dan tidak lupa juga rakan-rakan seperjuangan yang lain. Tibalah giliran kumpulan kami membentangkan hasil kajian yang telah kami lakukan. Tajuk kajian kumpulan kami adalah Kaedah Pengajaran Novel Setangga Zaman menggunakan pendekatan 4 mat. Kumpulan ini terdiri daripada 6 pembentang, iaitu Cikgu Khalil, Cikgu Amir, Cikgu Natasha, Cikgu Zafirah, Cikgu Umira dan Cikgu Amirul. Marilah kita saksikan pembentangan kumpulan ini bersama-sama. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Miza serta rakan sekalian. Nama saya Jawahar Izzat Amir bin Abdul Rashid, memegang kad matrik JIE 180004. Okey, kita mulakan dengan dulu pengenalan. Okey, pengenalan bagi subjek ni ialah boleh kita katakan sebagai suatu asas kepada proses pengajaran dan pengajaran. Jadi ia bermulanya dengan bahasa. Bahasa merupakan alat perhubungan yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, seseorang itu dapat berkumpul dengan orang lain untuk menyampaikan kehendak, perasaan, pendapat, pengalaman, buah fikiran, pengetahuan, mendapatkan informasi, menambahkan ilmu pengetahuan dan memahami orang lain. Maka, dalam penerangan tersebut, aktiviti ini merujuk kepada proses pengajaran dan penilaian dalam sesuatu bidang atau subjek dalam konteks PDP, iaitu pengajaran dan pembelajaran. Justru sekaligus dibuktikan dalam program falsafah pendidikan negara. Jadi, dalam kajian ini, proses pengajaran dan penilaian itu dilihat dalam konteks tentang bagaimana proses itu dilaksanakan. Kajian yang kami jalankan ialah Kaedah Pengajaran Novel Setangga Zaman menggunakan pendekatan 4 mat. Kita beralih pula kepada sinopsis novel Setangga Zaman. Okey, secara keseluruhannya kisah ini berlatar belakangkan sejarah negeri Perak pada abad ke-19 ini, menyaksikan perjuangan orang Melayu menentang British. Kisah ini disampaikan dalam bentuk cerita berbingkai melalui watak utamanya Bor dengan Muhammad Jabar atau Tok Jabor, orang kaya kampar. Bor seorang remaja yang sejak kecil sering mendengar cerita tentang perjuangan Pasir Salak daripada bapanya, Anjang Dolah. Anjang Dolah pernah menentang British bersama-sama dengan Datuk Maharaja Lela dalam sejarah pembunuhan J.W. Bush. Bor menjadi pengendara pedati kuda Tok Jabor. Hubungan mereka bertambah erat apabila Tok Jabor mengajak Bor beraya di Pasir Salak. Melalui kisah perjuangan ini yang diceritakan oleh Tok Jabor, akhirnya Bor mengetahui bahawa Tok Jabor atau Ngah Rabu bin Badok sebenarnya adalah rakan karib bapanya. Sebagai remaja yang cintakan tanah air, Bor berazam untuk membebaskan tanah Melayu dari penjajah. Jadi Bor juga berazam mahu menunaikan amanah bapanya. Assalamualaikum. Panjang. Cikgu duduk je lah ya. Sebelum tu kita baca doa dulu. Okay? Perlahan je. Okay, bismillah. Oh, ni laptop Cikgu Amir. Okey. Sebelum tu, cikgu kenalkan diri cikgu. Awak semua boleh panggil Cikgu Khalil. Ya? Mesti ada tanya kan, kenapa cikgu tiba-tiba je masuk kelas ni? Sebenarnya cikgu ganti kelas Cikgu Amir. Dia ada urusan sekejap dengan pengetua sekolah. Tapi sekejap je lah. Jadi cikgu pun sekejap lah ajar awak. Okay? Tapi tak apalah, walaupun sekejap, cikgu harap awak semua dapat manfaatnya lah. Okay? Kuncinya awak kena fokus je. Awak tak fokus, habislah awak. Jadi dekat mana kita? Kaedah Pak Mat. Okey. Siap ya, saya buka slide kaedah Pak Mat. Okey, awak semua boleh tengok slide. Saya baca dekat sini je. Nanti catat ya, catat. Kaedah Pak Mat. Okey. Okey, boleh nampak Alright. Okey, model Pak Mat ni adalah model yang dirancang oleh Dr. Bernice McCarthy. Susah nama dia ni. Bernice McCarthy. Maklumlah cikgu ni cikgu bahasa Melayu, bukan cikgu bahasa Inggeris. Okey. Model ini dirancang untuk menciptakan proses belajar mengajar yang stabil antara guru dan pelajar sekaligus
memberikan kesempatan kepada pelajar untuk belajar dengan caranya sendiri. Okay. Model 4 Mat ni dibuat pada tahun 1987. Penting tu, awak catat tu. Dan sejak itu telah banyak diimplementasikan dalam proses belajar mengajar di sekolah rendah dan menengah. Jelas Okey. Model ni didasarkan pada model David Koch yang menggambarkan cara manusia belajar, experiential learning theory. So mari kita tengok gambar rajah gabung jalin model 4 Mat. Saya cerita kat sini pun awak tak nampak. Saya tunjuk gambar je. Ini adalah gambar rajah gabung jalin antara Experiential Learning Style oleh David Koch dan model 4 Mat oleh Dr. Bernice McCarthy. Sila hadam dengan baik. Okey, model 4 Mat ni menggunakan 8 langkah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, apa 8 langkah tersebut? 8 langkah tersebut adalah kaitkan. Pertama kaitkan. Kedua mengalami, imajinasi, pengetahuan, latihan, kaitkan dengan kehidupan, perbincangan dan sambutan. Okey, dapat semua? Jelas. Okey. Guru yang merancang dan menjalankan pengajaran dan pembelajaran mengikut model 4 Mat ni pasti dapat menarik minat pelajar untuk belajar. Pembelajaran mengikut style belajar pelajar tidak semestinya berlaku mengikut urutan tersebut. Tak semestinya mengikut urutan 8 langkah tu. Step by step tu. Ia boleh berlaku di mana urutan mengikut style belajar pelajar. Saya dapat maklum, Cikgu Amir kata lepas saja je kaedah 4 Mat ni nanti tayang satu video mengenai cikgu-cikgu yang mengajar menggunakan pendekatan kaedah 4 Mat ni. Cikgu Amir ada terang pasal novel tak tadi? Ada kan? Novel ni kan? Setengah Zaman. Jadi video yang saya nak tunjuk nanti adalah video di mana cikgu-cikgu mengajar novel Setengah Zaman ni. Ni novel ni, okey. Menggunakan pendekatan kaedah 4 Mat. Sekejap ya. Saya cari video tu sekejap. Oh, sebelum saya terlupa, saya kena beritahu dekat awak semua objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti langkah-langkah pengajaran novel Setengah Zaman menggunakan pendekatan 4 Mat. Okey, yang kedua adalah menganalisis langkah-langkah pengajaran novel Setengah Zaman menggunakan pendekatan 4 Mat. Novel ni. Hello. Ya, cikgu. Baik. Oh, maafkan cikgu. Cikgu Amir dah settle urusan dia dengan pengutua sekolah. Dia beritahu saya tadi pengutua sekolah nak jumpa saya pula. Mungkin setakat ni je lah. Tak apa, saya akan pasang juga video ni. Jadi ketua kelas, ketua kelas nanti saya mungkin akan keluar. Ketua kelas main peranan je. Video loading. Loading jap. Sementara loading tu nanti dia keluar sendiri. Sementara loading tu saya undur diri lah. Sekat tu je lah. Saya harap awak semua tak bising lah ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Natasha dan Cikgu akan mulakan dengan langkah yang pertama yang terdapat dalam pendekatan 4 Mat, iaitu kaitkan. Di sini Cikgu akan menghubungkan para pelajar sekalian kepada karya sastra, iaitu novel yang telah dipilih, novel Setengah Zaman, melalui peristiwa yang lebih umum namun masih berkait dengan tema utama karya sastra, iaitu Setengah Zaman. Dan hal ini dilaksanakan dalam pengajaran adalah untuk memberi gambaran sekaligus menarik minat pelajar sebelum memfokuskan pembelajaran kita kepada skop yang lebih kecil. Di sini cikgu telah menyediakan sebuah gambar, iaitu Tugu Negara, untuk dikaitkan dengan novel Setengah Zaman. Gambar di sebelah ini menunjukkan gambar Tugu Negara yang juga dikenali sebagai Tugu Peringatan Negara yang telah disiapkan pada 8 Februari 1966. Tugu Negara ini dibina sebagai tanda penghormatan atas pengorbanan kepada prajurit yang gugur akibat Perang Dunia Pertama dan Kedua. Berdasarkan gambar yang dipaparkan ini, cikgu akan meminta para pelajar untuk menyatakan kesan akibat peperangan tersebut. Dipersilakan. Ya, tepat sekali. Akibat peperangan yang berlaku telah mengakibatkan ramai nyawa yang terkorban sekaligus menjejaskan ekonomi negara.
Dengan memberi soalan sedemikian kepada pelajar, mereka dapat merasai pengorbanan prajurit pada perang yang terdahulu. Malah, pelajar juga dapat merasai hal yang sama dengan mendalami kisah perperangan yang terdapat dalam novel Setanggi Zaman. Oleh itu, secara jelasnya dapat dilihat pemaparan gambar tugu negara dapat dikaitkan dengan kisah perperangan dan pengorbanan orang Melayu dalam menentang British yang terdapat dalam novel Setanggi Zaman. W. Birch yang ketika itu sedang mandi telah mula diserang oleh panda induk dengan merejam lembing ke arah beliau. Kemudian Cik Ali, Ngah Jabur dan Pan Jambur turut sama merejamkan lembing ke arah J.W.W. Birch. Seterusnya, Datuk Maharaja Lela dan Datuk Sagor bersama berlari menuju ke arah J.W.W. Birch. Lalu mereka masing-masing telah merejamkan lembing sekali lagi ke arah Birch. Okey, seterusnya langkah kedua iaitu mengalami. Video yang dipaparkan sebentar tadi memperlihatkan kisah perjuangan orang Melayu menentang British sehingga menyebabkan J.W.W. Birch terbunuh. Dengan menggunakan suara latar pencerita dan memaparkan animasi peristiwa perperangan tersebut. Okey, dengan memaparkan video sebentar tadi dalam sesi pembelajaran dapat menarik minat pelajar untuk mengetahui secara terperinci kisah perperangan yang berlaku di Pasir Salak yang terkandung dalam novel Setanggi Zaman. Di sini juga pelajar dapat mengalami suasana yang dihadapi pejuang Melayu ketika berhadapan dengan zaman penjajahan British melalui gambar-gambar yang dipaparkan dalam video tersebut. Okey, dalam langkah kedua ini juga cikgu akan meminta pelajar untuk bergerak membina kumpulan masing-masing dan setiap kumpulan perlulah terdiri daripada wanita dan lelaki. Okey, setelah selesai melihat tayangan video sebentar tadi, cikgu akan mengemukakan beberapa soalan kepada pelajar. Antaranya ialah siapakah yang terlibat dalam rancangan pembunuhan J.W.W. Birch? Dan soalan ini perlulah dibincangkan oleh pelajar secara berkumpulan. Okey? Setelah selesai membincangkan jawapan tersebut, pelajar perlulah membentangkannya di hadapan rakan sekelas. Dengan itu, pelajar dapat membina keyakinan diri untuk berhadapan, untuk tampil di hadapan orang ramai. Secara tuntasnya, langkah mengalami yang terdapat dalam pendekatan 4 mat yang digarap dalam sesi pembelajaran dapat membantu guru untuk meningkatkan tahap kefahaman pelajar. Langkah kedua ini juga mampu membuatkan pelajar seolah-olah mengalami peristiwa perperangan dan perjuangan orang Melayu pada ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Zafira. Baik pelajar, sekarang kita teruskan lagi dengan pembelajaran novel Setanggi Zaman. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak tanya kamu semua. Adakah kamu mengenali siapa yang saya paparkan pada skrin ini? Maaf cikgu, saya tak pernah lihat dan tak kenal siapa gerangan dalam gambar ni. Okey Ain, tak apa. Kamu boleh duduk. Memandangkan kamu semua tidak tahu siapa yang saya paparkan ini, saya akan memperkenalkannya dengan terperinci. Gambar ini merupakan Datuk Maharaja Lela atau nama sebenarnya Pandak Lam, iaitu pejuang bangsa Melayu yang menentang British di Perak. Oh, Datuk Maharaja Lela. Sekarang baru saya kenal cikgu. Tapi kenapa beliau menentang British cikgu? Ini kerana British dengan beraninya menggugat sistem pemerintahan tradisional Melayu dengan mewujudkan sistem residen. Kehadiran British sebagai penasihat ini banyak mengubah aspek pentadbiran yang sedia ada di Perak. Misalnya, menjatuhkan hukuman bakar ke atas semua rumah pembesar yang mengutik cukai timah di Kuala Bidur. British juga telah memperkenalkan bermacam-macam jenis cukai seperti cukai padi untuk petani, cukai perahu untuk yang ada perahu dan setiap isi rumah perlu membayar $2 sebagai cukai kelamin. Ini bermakna setiap rakyat Perak dipaksa untuk membayar cukai. Baru saya faham cikgu. Perkara ini membebankan penduduk dan lantas membangkitkan kemarahan para pembesar dan pejuang bangsa di Perak. Ya, tepat sekali Ain. Okey, sekarang kamu dah nampak gambaran novel yang kita pelajari ini. Kandungan utama novel berkait rapat dengan sejarah negeri Perak. Kita tahu pihak Inggeris pernah menjajah negeri Perak bagi merampas kekayaan yang dimiliki negeri tersebut. Jadi, novel ini berkisar sejarah negeri Perak yang diceritakan secara fiksyen. Contoh tadi merupakan satu cara pengajaran menggunakan pendekatan 4 mat menerusi langkah ketiga iaitu imajinasi.
Menurut Kamus Dewan edisi keempat, imajinasi didefinisikan sebagai daya atau kemampuan menggambarkan sesuatu dalam angan-angan atau mencipta sesuatu secara khayalan. Bagi langkah ini, guru berperanan untuk membantu pelajar berimajinasi tentang subjek yang diajar agar pelajar dapat mengemukakan pandangan atau pendapat mereka berkaitan dengan perkara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Cikgu Umira akan mengajarkan tentang perkara yang terdapat dalam novel Setanggi Zaman. Okey, dalam novel ini terdapat perkara yang menyentuh mengenai Perjanjian Pakur 1874. Okey, seperti yang cikgu edarkan bahan khuratan akhbar yang bertajuk menyorot Perjanjian Pakur 1874. Okey, murid-murid, cikgu nak tanya, siapa yang pernah dengar mengenai Perjanjian Pakur 1874? Tak pernah, cikgu. Okey, tak apa. Biar cikgu ceritakan. Okey, contohnya murid-murid boleh tengok dalam novel Setanggi Zaman pada muka surat 97. Ada berkaitan Perjanjian Pakur ketika pemerintahan Sultan Abdullah yang dikatakan sebagai boneka kepada British. Rakyat lebih menyukai semasa zaman pemerintahan Sultan Ismail kerana sikap dan peribadi baginda sangat disenangi oleh rakyat. Jelasnya, Perjanjian Pakur tidak memberi kuasa mutlak kepada residen British untuk mengenakan paksaan sehingga boleh menghilangkan kedaulatan Sultan Perak. Ini adalah kerana pengenalan doktrin nasihat bertujuan untuk menguruskan sebab dan objektif yang dinyatakan dengan tersurat dan ia mendahului semua terma lain dalam Perjanjian Pakur. Ringkasnya, walaupun Sultan Perak dikehendaki bertindak atas nasihat residen, namun tugas asasi residen adalah untuk memberikan nasihat, bukannya memerintah. Posisi itu adalah dasar British yang dinyatakan dengan jelas kepada residen di Tadah Melayu. Okey, murid-murid boleh faham? Faham, cikgu. Okay, bagus. Contoh tadi merupakan langkah keempat iaitu pengetahuan yang merupakan salah satu langkah daripada pendekatan 4 mat. Bahan edaran seperti khuratan akhbar merupakan maklumat tambahan yang diberikan kepada pelajar, bukan hanya mendapat maklumat daripada buku teks, malah boleh juga dapat daripada sumber yang lain. Baiklah, Assalamualaikum murid-murid semua. Seperti yang telah dijanjikan, cikgu dah minta semua murid-murid untuk baca novel Setanggi Zaman ni semalam kan. Okey, sebab cikgu minta semua baca novel ni kerana hari ni cikgu akan adakan satu sesi latihan di mana cikgu telah sediakan satu soalan yang berbentuk objektif dan juga berstruktur lah, di mana murid-murid diminta untuk menjawab setiap soalan berdasarkan novel Setanggi Zaman ini. Bukan apa, dengan adanya latihan cikgu berikan ini, cikgu dapat mengukur tahap kefahaman murid-murid semua. Okey, jadi cikgu akan berikan kertas soalan ni kepada murid-murid semua untuk dijawab. Cikgu bagi masa dalam 10 minit. Okey, dekat sini ada latihan. Okey, cikgu nak kamu buat 1, 2, 3, 4. 4 saja. Okey, cikgu bagi masa kamu 5 minit. Boleh 5 minit? Okey, buat sekarang. Dah siap kan? Semua betul mah, hebat mah. Bagus. Melalui contoh pengajaran yang telah ditunjukkan sebentar tadi, itu adalah salah satu cara pengajaran dalam pendekatan 4 mat, iaitu pengajaran untuk seseorang cikgu mengajar adalah melalui penggunaan latihan, di mana langkah latihan yang diberikan kepada murid-murid akan lebih membantu ataupun efektif dalam pembelajaran dan pengajaran. Di mana dengan adanya latihan sebagai contoh, yang pertama tadi, guru memberikan satu latihan yang berbentuk objektif ataupun berstruktur, dapat membantu memberikan ingatan ataupun persediaan serta kefahaman kepada murid-murid di sekolah. Okey, baiklah murid-murid, kita bertemu kembali.
Baiklah, hari ini cikgu akan adakan satu sesi pembelajaran, iaitu cikgu memerlukan setiap murid-murid untuk membentuk satu kumpulan dan membincangkan mengenai nilai-nilai yang ada di dalam novel Setanggi Zaman ini yang boleh dikaitkan ataupun dipraktikan di dalam kehidupan seharian murid-murid sendiri. Okey, cikgu nak minta Khalil untuk jawab soalan cikgu. Apakah nilai yang ada di dalam novel Setanggi Zaman ini yang boleh dipraktikkan atau dikaitkan di dalam kehidupan seharian kita? Berdasarkan pemahaman saya, cikgu, nilai yang boleh dikaitkan dalam kehidupan seharian kita adalah nilai patriotisme, cikgu. Contohnya, dalam novel ini kan banyak memaparkan perjuangan tokoh tempatan yang menjaga tanah air negara dari dijajah. Mereka pun sanggup berkorban demi negara. Jadi pelajar juga boleh amalkan nilai ini dengan cara sayang akan tanah air. Tapi bukanlah cara berperang. Mungkin kami boleh tunjukkan nilai patriotik atau cinta negara ini dengan cara mengharumkan nama negara di pesada dunia. Betul apa yang dikatakan oleh Khalil, di mana nilai yang ada di dalam novel Setanggi Zaman ini adalah nilai patriotisme. Oleh itu, dengan adanya nilai patriotisme di dalam novel ini, kita sebagai seorang pelajar dapat menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan kita seharian. Di mana contoh yang diberikan oleh Khalil tadi, di mana nilai tersebut kita boleh terapkan dengan cara menjaga nama baik negara, mengharumkan nama negara dalam pelbagai bidang dan membantu ataupun menyambut dan menghargai kemerdekaan negara dan sebagainya. Okey, itu adalah salah satu cara untuk kita menunjukkan rasa patriotisme kita ataupun cinta kepada negara dengan cara-cara ini. Kesimpulannya, melalui cara yang telah ditunjukkan sebentar tadi, itu merupakan satu langkah pengajaran dalam pendekatan Pak Mat, iaitu langkah kaitkan dengan kehidupan, di mana murid-murid di sekolah perlu mengaitkan sesuatu fakta ataupun isi di dalam pembelajaran dan boleh dipraktikkan di dalam kehidupan seharian. Okey, oleh itu melalui contoh-contoh yang telah diberikan tadi, jelas memberikan kita gambaran ataupun kefahaman mengenai kaedah pembelajaran dan pengajaran pendekatan Pak Mat ini. Pelajar, kamu dah siap bincang bersama kawan-kawan mengenai perjanjian Pangkor. Sekarang cikgu nak kamu kemukakan apa yang kamu dapat hasil perbincangan tersebut. Syafiqah, boleh mulakan. Pada pandangan saya, perjanjian Pangkor adalah berat sebelah. Saya berpendapat sedemikian kerana pihak Inggeris diberikan tempat tinggal dan dibayar gaji. Yang tidak adanya adalah penduduk tempatan pula yang perlu mengikut arahan mereka. Perkara ini jelas menggambarkan penjajah ingin menjadi tuan di negeri Perak tersebut. Bagus Syafiqah, kamu sangat memahami tentang perjanjian itu. Okey, silakan Tasha. Raja Bendahara Raja Ismail telah mengetahui dan bersetuju untuk menandatangani perjanjian itu dengan pihak Inggeris. Percubaan kamu bagus Tasha, tapi tidak tepat. Mungkin kamu keliru dengan nama raja dalam novel ini. Sebenarnya, Raja Abdullah yang menyokong dan bersetuju untuk menandatangani perjanjian Pangkor pada 20 Januari 1874 itu. Kamu boleh rujuk halaman 190 novel Setanggi Zaman. Okey, di situ dinyatakan Raja Abdullah bertindak sedemikian demi kepentingan diri, iaitu ingin diiktiraf sebagai Sultan Perak. Kesilapan Sultan Abdullah yang mengundang British sebagai penasihat negeri Perak telah membawa padah. Kehadiran British telah mengubah urusan pentadbiran Melayu dan menyebabkan rakyat hidup menderita. Okey, nanti kamu baiki apa yang patut dalam nota kamu supaya kamu berpegang kepada fakta yang betul ya. Menerusi contoh tadi, ini merupakan satu kaedah dalam mengaplikasikan langkah ketujuh dalam pendekatan 4 mat, iaitu perbincangan. Asmah menyatakan perbincangan merupakan kegiatan bahasa yang menunjukkan adanya usaha mempertahankan, menyokong atau menentang sesuatu perkara yang diperkatakan. Pada peringkat ini, pelajar dan guru akan berbincang secara langsung supaya maklumat yang kurang jelas dapat diperjelaskan dengan bantuan guru. Hari ini Cikgu Umira nak minta satu kumpulan untuk membentangkan hasil rakaman video yang berkaitan dengan isi atau jalan cerita yang terdapat dalam novel Setanggi Zaman. Murid-murid lain sila beri perhatian ya. Peristiwa mengenai tali barik di mana mereka akan diberikan duit habuan untuk menyampaikan maklumat berkenaan pejuang Melayu kepada British. Aku nak kau cari
maklumat tentang pejuang Melayu. Dan aku akan bagi bayaran yang mahal buat kau. Baiklah, aku akan mencari maklumat mereka dengan segera. Akhirnya, pejuang Meru dikuasai oleh pihak British. Panjang Meru sudah ditangkap dan digantung. Pasti ada yang memecahkan rasa kita. Kalau tidak, manakan mungkin British mendapat tahu tentang kita. Bangsa sendiri jadi tali barut. Sanggup pecah rahsia. Tempat persembunyian Panjang Meru. Aku takkan lepaskan pengkhianat itu. Walaupun darah daging aku sendiri. Disebabkan oleh tali barut inilah orang Melayu mudah dijajah dan tidak mempunyai pendirian yang tetap. Sekian dari kami. Terima kasih. Contoh tadi merupakan langkah ke-8 iaitu sambutan, merupakan langkah yang terakhir dalam pendekatan 4 Mat. Pelajar akan membentangkan hasil kreativiti mereka dalam bentuk-bentuk kreatif seperti video rakaman. Guru boleh memberikan galakan dengan merekod persembahan atau pembentangan yang dilakukan. Cadangan aktiviti seperti membuat pameran hasil pembentangan, membuat pembentangan, membuat galeri, mengajar rakan, mengambil video pembentangan, galakan atau pujian daripada guru. Okey murid-murid, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Okey, kita berakhir dengan kesimpulan secara keseluruhannya. Kaedah pengajaran 4 Mat sesuai digunakan untuk pelajar sastra Melayu. 8 langkah yang telah diaplikasi dalam pengajaran novel Setangi Zaman iaitu kaitkan, mengalami, imajinasi, pengetahuan, latihan, kaitkan dengan kehidupan, perbincangan dan sambutan bantu pelajar untuk menguasai kandungan novel tersebut. Dengan ini, guru dapat menilai jenis pemikiran kendiri dan menggunakan kemahiran pemikiran kendiri dalam mereka bentuk PDP mengikut gaya pembelajaran untuk diaplikasikan kepada para pelajar dalam sesuatu bidang di dalam kelas atau kuliah. Okey, itu sahaja dari kami dan ini merupakan bibliografi kami. Ini merupakan bibliografi yang kami rujuk sepanjang menjalankan kajian. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.